Salam sejahtera, Kewe Lai Ping, Tacia Hao, Vanakkam. Tuan Pengerusi Tetap yang kita kasihi, Datuk Seri Presiden, Ketua Umum, Saf Kepimpinan yang saya hormati, para perwakilan dan pemerhati, saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Tidak semua strategi yang dicadangkan oleh Lembah Pantai dapat kita laksanakan, kerana tidak semua di kalangan perwakilan dan pimpinan sama kedudukannya dengan ketua umum dari segi umur yang sedang menunggu untuk mendapat menantu. Kerana sebahagian besar daripada pimpinan dan anggota parti masih lagi muda, anak-anak kita sedang membesar. Jadi mungkin kita boleh atur strategi yang kedua. Sementara menunggu anak-anak kita membesar dan mendapat menantu, saya tak kata kita dulu, Presiden saya tak kata begitu, kita atur strategi lain. Bagaimana nak tawan negeri Johor. InsyaAllah dengan semangat yang ditunjukkan pada kongres ini, saya yakin negeri Johor akan menjadi kubu Pakatan Rakyat dalam pilihan raya yang akan datang. Yang kedua, saya nak menjawab Yang Berhormat Setiausaha Agong. Dia mendapat nota kecil daripada Padang Terap yang mengundang beliau untuk berceramah. Katanya nota ini secebis nota kecil yang ditulis. Kalau timbalan Presiden mungkin dia tidak menerima. Sebenarnya, mana Padang Terap? Sebenarnya saya juga dapat nota yang sama daripada Padang Terap. Nota yang sama, tarikh yang sama. Jadi jangan salah saya, ini Padang Terap dia bagi semua pemimpin nota yang sama. Dan insya Allah, walaupun nota sekecil ini, saya akan memenuhi undangan cabang-cabang untuk menyampaikan maklumat. Saya mudah, tak payah surat resmi, tak payah apa. Tadi ada seorang Pasir Putih, dia bisik, bila nak datang Pasir Putih? Insya Allah. Malahan saya nak beritahu, Kongres Angkatan Muda dan Kongres Wanita, sampai petang ini saya tak dapat surat undangan untuk resmikan. Saya resmikan juga, sebab tak dapat. Saya tak tahulah salah siapa, tetapi saya assume saya resmikan. Jadi saya bodoh saja. Tapi yang saya nak sampaikan ialah, ini parti rakyat yang saudara Tian sebut tadi. Ini milik rakyat. Kita berada di atas kerana rakyat di bawah. Kalau tidak, kami tidak berada di atas. Dan setelah saya mendengar perbahasan daripada perwakilan selama 2 hari dalam kongres ini, yang meliputi isu wanita, anak muda, pekerja, masyarakat Felda, saya dapat merasai bahawa perwakilan hari ini mengulangi ikrar bahawa insya Allah kita akan teruskan agenda reformasi dan menjana perubahan dalam pilihan raya yang akan datang. Dan ini selaras dengan semangat dan sambutan Ma'al Hijrah yang membuka tirai kongres kita pada pagi tadi. Dan inilah uniknya keadilan yang juga disentuh oleh Ustaz Dr. Muhammad Nurmanuti, di mana Ma'al Hijrah yang disambut oleh keadilan, sambutannya bersama-sama dengan saudara seagama dan saudara kemanusiaan. Inilah watak politik baru yang diterajui oleh keadilan. Malahan yang menyentuh perasaan saya, penghayatan hijrah ini dapat dihayati oleh pemimpin Islam dan juga bukan Islam, seperti Datuk Chua Jumeng, saudara Tian Chua dan saudara Tan Ahkau daripada Selangor.
Malahan penghayatan hijrah yang dikupas oleh pimpinan bukan Islam dalam keadilan, penghayatan mereka lebih baik daripada apa yang dapat dihayati oleh pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Sebab kalau mereka faham prinsip hijrah, dia tak pakai cincin 24 juta dolar Amerika. Kalau dia faham prinsip hijrah, dia tak beli kondominium untuk lembu, sedangkan petani penternak menderita di bawah. Fikirkan kalau 250 juta ringgit diagihkan kepada petani dan penternak, berapa ratus ribu orang susah dapat manfaat daripada jumlah yang diagihkan kepada menteri dan keluarga menteri. Tetapi malangnya UMNO tak faham prinsip hijrah, kerana temanya apa? Dulu, kini dan selama-lamanya. Dulu perompak, hari ini perompak, selama-lamanya perompak yang diamalkan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Ustaz Abdul Razak Arifin juga anak Johor yang memberikan tazkirah pada pagi ini, menegaskan kepada kita bahawa hijrah ini menuntut perubahan dalaman, perubahan minda, memerdekakan jiwa, membongkar pembelengguan jiwa dan minda, menentang eksploitasi manusia ke atas manusia. Dan inilah kekuatan Parti Keadilan Rakyat, sebab kita menentang sekeras-kerasnya gerakan pembodohan, pembutaan dan pembisuan, kerana kita mahu bebaskan rakyat Malaysia keseluruhannya daripada menjadi children of darkness kepada children of light. Saya sebut dalam ucapan dasar ketika merasmikan Kongres Angkatan Muda, siapa children of light dan siapa children of darkness. Children of light atau anak pencerahan ini adalah saudara-saudari para perwakilan yang berada di hadapan saya, yang berjuang untuk menyuburkan demokrasi, membangunkan hak asasi manusia dan mempertahankan keadilan dan kebenaran. Siapa pula children of darkness? Siapa anak-anak gelap ini? Anak-anak yang gelap ini adalah UMNO tua yang menentang demokrasi, yang anti kepada kebebasan, yang anti kepada keadilan dan keadilan sejagat. Maka tanggungjawab kita semua untuk bangun menentang UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang. Saudara-saudari para perwakilan, semalam Muhyiddin menyanggah kenyataan saya, mengatakan UMNO bukan parti perkauman, mengatakan UMNO memang membela rakyat pelbagai kaum. Tetapi kalau saya mendengar perbahasan perwakilan selama 2 hari ini, jelas membuktikan, yang dapat saya simpulkan, memang benar UMNO ini adalah anak-anak yang gelap dan parti yang zalim. Lihat saja masalah Felda, masalah pekerja, sehingga kan MTUC mengumumkan jihad pada hari ini. MTUC akan mengisytiharkan perang dengan parti politik yang tidak memahami masalah pekerja di bawah. Insya Allah keadilan akan memberikan dukungan kepada warga pekerja mempertahankan hak mereka, termasuk usaha yang telah dibuat oleh MTUC. Saya juga ingin mengulangi pendirian saya dalam Kongres Angkatan Muda, bahawa kita mesti ada keyakinan, sebab kepercayaan bahawa hanya UMNO yang mampu membawa keharmonian dan kesejahteraan kepada rakyat. Sebenarnya
telah dimitoskan selama lebih 50 tahun. Pembohongan, tidak benar. Hanya UMNO yang dapat membawa kejayaan. Tan Sri Khalid telah mengumpas panjang lebar. Tanpa UMNO, rakyat lebih sejahtera di bawah pentadbiran Pakatan Rakyat di negeri-negeri Selangor, Pulau Pinang, Kedah dan Kelantan. Ini bukti. Saya menyerang habis-habisan UMNO kerana bagi saya Barisan Nasional sudah tidak wujud. MCA, Gerakan, MIC, PBB, PBS sudah tidak relevan lagi. Yang ada sedikit nyawa ikan ini UMNO, sedikit saja sudah berada tahap nazak. Sebab itu kita kena serang habis-habisan. Dan saya mengajak para perwakilan untuk kembali ke cabang masing-masing, menerangkan bahawa hari ini insya Allah keadilan sudah bersedia untuk menerajui kepimpinan negara tanpa UMNO. Kerana Malaysia tanpa UMNO itu menjanjikan kebahagiaan dan kesejahteraan untuk rakyat keseluruhannya. Saudara-saudari para perwakilan, saya juga menyeru kepada para perwakilan untuk pulang ke cabang masing-masing, mengajak anak-anak khususnya masyarakat Melayu supaya keluar daripada kepompong children of darkness ini, dan kita berpegang kepada prinsip yang jelas. Ada 3 perkara yang hendak saya cadangkan kepada perwakilan. Yang pertama, kita harus menyuburkan konsep intelektual dan budaya yang dilakarkan oleh Syed Naqib Al-Atas, iaitu Melayu yang menjayakan revolusi moral dan spiritual. Yang kedua, kita mahu konsep politik pelbagai kaum yang sebenarnya telah pun dipelopori oleh Dr. Burhanuddin Al-Khilmi, dan hari ini keadilan adalah pewaris kepada apa yang telah digerakkan oleh Dr. Burhanuddin Al-Khilmi dengan pembentukan Putra AMCJA. Kita ini pewaris. Kita mahu menyuburkan politik pelbagai kaum. Kita bukan perkasa. Kita bukan politik perkauman seperti UMNO dan Barisan Nasional. Dan kita kena yakin bahawa inilah politik yang mampu membawa masa depan yang lebih baik bagi rakyat Malaysia keseluruhannya. Dan yang ketiga, kita mahu konsep Melayu yang inklusif yang telah dianjurkan oleh Jose Rizal yang digelar sebagai The Great Malaya. Ini kenyataan. Dan saya nak nyatakan di sini, ketiga-tiga konsep ini, pribadi, pemikiran ini sebenarnya ada di dalam tubuh badan pemimpin dan negarawan kita, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Sebab itu keadilan dan Pakatan Rakyat melihat saudara Anwar ini sebagai pemimpin negara. Dia seorang Melayu, dia seorang Islam yang kuat, tetapi dia juga berlaku adil kepada semua kaum dan suku kaum dalam negara Malaysia ini. Kita ada yang berhormat saudara Lim Kit Siang, seorang pemimpin yang berpegang kepada prinsip yang sudah lama berjuang. Kita ada yang amat berhormat Tuan Guru Nik Abdul Aziz, pemimpin di kalangan umat Islam, seorang tokoh ulama yang berpegang kepada prinsip yang cukup jelas. Tetapi kedua-dua tokoh ini masih memilih saudara Anwar Ibrahim sebagai pemimpin masa depan negara mewakili Pakatan Rakyat. Sebab itu kalau ada tohmahan dan tuduhan bahawa keadilan ini sebuah parti yang paling lemah ataupun weakest link dalam Pakatan Rakyat, saya ingin menyanggah kenyataan ini, kerana bagi saya keadilanlah yang telah berjaya merangkul seluruh potensi dalam Pakatan Rakyat, dan keadilanlah yang telah memperteguhkan Pakatan Rakyat semenjak beberapa pilihan raya yang lalu. Sebab itu UMNO sendiri takut dengan kekuatan Pakatan Rakyat.
UMNO sendiri menerima hakikat bahawa insan yang bernama Anwar bin Ibrahim inilah yang telah memperkukuhkan Pakatan Rakyat. Maka mereka menyerang, memfitnah setiap hari untuk menjatuhkan moral anggota parti dan perjuangan ini. Sebab itu, saudara-saudari yang saya kasih sekalian, saya telah mengisytiharkan perjuangan ini bukan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan kerana batang tubuh, tetapi kita melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai satu institusi yang dapat menyelamatkan rakyat dan negara Malaysia daripada kerakusan UMNO dan Barisan Nasional. Saya juga telah berikrar dalam Kongres Angkatan Muda dan Wanita, apa juga konspirasi yang dilakukan oleh UMNO, termasuk hasrat mereka untuk memenjarakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kami anak-anak muda akan bangun meruntuhkan tembok kezaliman UMNO dan Barisan Nasional. Kita mahu membebaskan saudara Anwar kerana kita yakin kepimpinannya adalah milik rakyat Malaysia, milik negara yang dapat membebaskan kita daripada kezaliman dan kerakusan UMNO dan Barisan Nasional. Sebab itu, rakyat hari ini mahukan negara tanpa UMNO. Kita harus pulang ke cabang masing-masing, menjelaskan kepada rakyat, jangan takut. Culture of fear sudah berakhir. Berikan keyakinan baru kepada rakyat, khususnya masyarakat Melayu, bahawa Malaysia tanpa UMNO adalah Malaysia yang demokratik. Malaysia tanpa UMNO adalah Malaysia yang lebih makmur. Malaysia tanpa UMNO adalah Malaysia yang aman dan harmoni. Malaysia tanpa UMNO adalah Malaysia yang bebas. Dan Malaysia tanpa UMNO adalah Malaysia baru milik seluruh rakyat Malaysia, insya-Allah. Jadi dengan kata-kata itu, saya mengharapkan para perwakilan yang telah bersama-sama dalam kongres ini pulang ke cabang masing-masing dengan satu bekalan yang cukup penting, iaitu memberikan maklumat. Ini musuh utama kita. Apabila rakyat tidak mendapat maklumat, mereka tidak mampu menjana perubahan. Tetapi percayalah, bukan kerana UMNO kuat di negeri Johor, Selangor juga dulu merupakan kubu kuat UMNO. Tetapi bila maklumat diberikan, gerak kerja diperluaskan, jentera diperkemaskan, maklumat diberikan kepada setiap rumah di negeri Selangor, akhirnya rakyat Selangor bangun menolak UMNO dan Barisan Nasional. Kalau mengikut pengalaman saya semenjak beberapa malam di negeri Johor, saya yakin mesej sudah sampai kepada rakyat negeri Johor. Mereka bersedia untuk bersama keadilan dan Pakatan Rakyat, dan insya Allah kongres ini akan merakamkan satu sejarah baru di mana negeri Johor akan menjadi milik Pakatan Rakyat dalam pilihan raya yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Rahmat Kepala Presiden kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya tibalah giliran ucapan yang akan disampaikan oleh Datuk Seri